Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang, kepada semua rakan-rakan guru, ke sesi yang keempat pada malam ini. InsyaAllah, sebelum tu kita akan macam biasa kita akan tengok sedikit, trailer program kita pada kali ini. Okey, itu trailer yang kita ulanglah, supaya kita tahu, apa perjalanan kita punya program. Baik, saya recall balik, kita dah, menjalani 3 sesi sebelum ni, iaitu pada 26 Disember, session 1 iaitu Become an Apple Teacher, dan kemudian 27 Disember kita ke session 2, session 2 iaitu Lesson Integration, dan kemudian yang semalam, 28 Disember kita, berada dalam session yang ketiga iaitu Everyone Can Create in Action. Dan pada malam ni, kita akan, bersama, rakan saya, iaitu, yang saya akan perkenalkan sebentar saja lagi, iaitu berkenaan dengan Everyone Can Create in Project. Dan, kita imbau kembalilah, imbas kembali siapa, kita punya, tim pada kali ini, iaitu Puan Nurul Safarini sebagai pengurus untuk program kali ini. Kemudian, rakan pembentang, Puan Nur Faizah, Cikgu Nazri, saya sendiri dan sahabat saya Ustaz Muhammad Faiz Fatullah. Dan, sedikit, peringatan mesralah kepada rakan-rakan, peserta, iaitu, sesi ini akan dirakam. Jadi kita perlu, patutnya kita menjagalah segala etika yang berkaitan, jaga sedikit, kita punya penampilan kita dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sila pastikan, mikrofon masing-masing dalam keadaan mute, dalam keadaan, yang ditutuplah, supaya tidak mengganggu, sepanjang proses pembentangan. Kemudian yang ketiga, jangan menggunakan, share screen, sewaktu, pembentang sedang membentangkan, pembentangan mereka lah. Kemudian yang keempat, sekiranya ada apa-apa soalan, boleh bertanya di chat box. InsyaAllah tim kita akan menjawablah soalan-soalan, yang kita mampu jawab. Dan, dilarang menggunakan, annotation feature, itu ataupun whiteboard, whiteboard ni, dilarang digunakanlah sewaktu, pembentang sedang membentang. Okey. Dan seperti biasa, kita akan buat, group photo session dulu, pada malam ni sebelum kita mulakan, pembentangan kita nanti. So, boleh bersedia semua, saya akan stop sekejap. Okey, boleh buka kamera. Belum ready lagi ni. Ramai lagi ni. Okey, so saya akan screenshot . Kita tak boleh nak tunggu lama sebab malam ni pembentang kita dia banyak benda nak share. So kita teruskan, saya akan screenshot satu. Okey, smile. 3, 2, 1.
Next page. 3, 2, 1. Okay, another page. Okay, setakat itu dulu yang untuk screenshot ni. Okay, sekejap saya perlu share semula saya punya keynote. Okay, insyaAllah malam ni kita akan bersama dengan pembentang kita iaitu Ustaz Muhammad Faiz Fatullah bin Kadir, Apple Professional Learning Provider. Dan topik yang akan dibincangkan pada malam ni adalah berkaitan dengan everyone can create in projects. Baik, so tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Ustaz Faiz Fatullah untuk memulakan pembentangan pada ini. Persilakan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat petang saya ucapkan kepada semua peserta-peserta. Okey, sebelum saya memulakan slot saya pada malam ini, saya nak bertanya dulu, tuan-puan dengar suara saya? Kalau jelas, tulis jelas dalam chat. Okey. Okey, nice. Respon. Okey, bagus. Ada respon, so kiranya okeylah kot. Okey. Baik, jadi terima kasih saya ucapkan kepada pertama sekali kepada sahabat saya Ustaz Rifki di atas pengenalan ataupun introduction seperti tadi. Jadi tuan-puan yang dirahmati sekalian, izinkan saya untuk share screen dulu ya. Okey, baik. Jadi InsyaAllah kita akan mulakan sesi kita pada malam ini, iaitu bersama dengan saya Faiz Fatullah dalam slot ataupun sesi yang terakhir lah kita kira, iaitu sesi yang keempat, iaitu Everyone Can Create Projects. So izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu, introduction dulu. Nama saya Muhammad Faiz Fatullah bin Kadir. Sekarang saya bertugas sebagai guru penolong kanan pentadbiran di Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Marang. Saya juga seorang Apple Professional Learning Provider dan juga salah seorang daripada Apple Teacher. Okey, so saya sebenarnya sikit excited lah sebab malam ni malam yang terakhir. Jadi bagi mereka yang daripada awal sesi hari itu bersama-sama dengan kami, terima kasih saya ucapkan sehinggalah ke slot yang terakhir pada malam ini bersama dengan saya. Jadi sepanjang 3 slot yang sebelum ini anda belajar sesuatu yang begitu bermakna lah. Saya rasa kita semua dapat belajar sesuatu daripada presenter-presenter, sahabat-sahabat presenter saya sebelum ni. Jadi malam ni insya-Allah saya akan kongsikan ataupun kita buat sharing lah. Santai-santai je, tetapi berbentuk orang kata teknikal sikit. Dia ada teknikal sikit lah. Sebab tu pagi tadi Puan Nurul ataupun manager kita ada post, ada kan tuan-tuan, dalam Telegram. Untuk tuan-tuan puan sediakan 3 apps, iaitu yang pertama apps apa tu? Yang pertama apps Keynote, yang kedua GarageBand dan yang ketiga adalah iMovie. So kalau dah update kepada versi yang terbaru lagi baiklah, tapi kalau tak sempat nak update tak apa, boleh follow through kita punya sesi pada malam ini. Okay, so seterusnya kita pergi ke slide yang seterusnya. Jadi malam ni saya nak mulakan dengan satu video. Okay, kita nak tengok. Ada satu mamat ni saya tengok video lah. Okay, ada satu lelaki ni dalam video ni, kita tengok apa yang dia buat. Okay.
Okey, sekali pandang nampak macam kenal siapa entah Mamat tu. Tengah-tengah jalan-jalan tiba-tiba hujan kan. Sebenarnya saya nak tunjuk bukan orang kata pelakon tu, aktor tu memang dah hebat dah. Cuma yang paling penting orang kata konten ataupun pengisian yang dapat kita ambil daripada video yang seberingkas sebentar tadilah. Okey, jadi tuan-puan yang dikasihi sekalian, baik, mari sama-sama kita buat recap balik ataupun kita sama-sama overview balik perjalanan program kita pada kali ini. Okey, jadi seperti mana yang telah dikongsikan oleh sahabat presenter saya sebelum-sebelum ini adalah perjalanan kita sebagai seorang educator yang ingin menggunakan ataupun ingin mengintegrasikan teknologi di dalam pendidikan ataupun dalam pengajaran kita. Okay, so semuanya itu kembali kepada kalau kita boleh tengok balik ke skrin yang saya share ini adalah boleh kita jumpa dan boleh kita dapatkan daripada Apple Education Community. Yang di mana inilah salah satu daripada kemudahan ataupun orang kata kelebihan menggunakan teknologi Apple, yang mana kita ada satu community, kita ada satu space yang mana kita boleh di sini ramai-ramai cikgu bukan saja di Malaysia, malahan di seluruh dunia kita sama-sama berkongsi di sini. Mungkin yang pertama sekali adalah kita belajar skill bagaimana kita cara menggunakan iPad, balik back to basic balik, cara kita mungkinlah menggunakan kamera dan sebagainya. Ya, seterusnya kita upgrade sikit. Kita belajar cara menggunakan native apps yang ada di dalam iPad. Mungkin sebelum ni jarang kita dengar Pages, jarang kita dengar Keynote ataupun jarang kita dengar Numbers. Sebab kita terbiasa menggunakan aplikasi ataupun software yang lainlah daripada Apple punya aplikasi. Akan tetapi tuan-puan, bila sahaja kita masuk ke dalam space ini, community ini, maka kita jumpa, rupa-rupanya apa yang ada di tangan kita, rupanya kita boleh buat lebih lagi. Kita boleh buat lebih lagi. Jadi kita recap balik, ini adalah satu tempat yang mana kita boleh jadikan rujukan kepada kita sebagai seorang guru ataupun educator untuk kita belajar skill ataupun cara kita mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan. Okay, kalau kita tengok kepada learning center ni, okay, semalam sahabat saya Ustaz Rifki telah explain, briefing sikit apa dia yang ada dalam learning center ni. Jadi kita, sebab kita sesi yang terakhir, jadi kita recap balik sikit je. Okay, yang pertamanya adalah di foundational skill ni, yang inilah kita belajar basic-basic kepada penggunaan iPad. Okay, so di samping kita belajar, kita juga ada boleh mengambil quiz. Okay, kita boleh ambil quiz dan kita boleh mendapat sertifikat sebagai Apple Teacher. Lepas kita dah kuasai orang kata foundational skill ni, asas dia ni, kita rasa aku nak upgrade lagi aku punya pengajaran, aku nak upgrade lagi murid-murid aku punya pembelajaran. So apa yang kita perlu buat? Maka kita beralih kepada lesson integration. Di sinilah orang kata teknologi berintegrasi di dalam pengajaran dan juga pembelajaran kita. Okay? Di sini pada malam yang kedua, kalau kita masih lagi ingat, sahabat saya Cikgu Nazri ada menerangkan tentang Apple Teacher Portfolio. Ada activate, ada apa ya? Ingat tak? Explore. Satu lagi apply, kan? Betul tak? Okey. 3 perkara tersebut untuk kita integrasikan lesson kita menggunakan teknologi. Tetapi sejak malam semalam, iaitu malam yang ketiga, iaitu bersama Ustaz Rifki, everyone can create in action. Okay? Itu adalah salah satu daripada inspirasi yang mana kita tengok guru-guru selain daripada di Malaysia, bagaimana mereka menggunakan teknologi Apple untuk mengajar. Jadi
selain daripada Apple Teacher Portfolio, di dalam lesson integration ini, antara orang kata syllabus ataupun kurikulum yang kalau saya wajiblah. Tapi kalau tuan-puan mungkin boleh tengok-tengok dulu. Tapi kalau dah kuasai foundational skill tu, dah basic iPad tu dah kuasai, okay, tuan-puan boleh beralih ataupun upgrade sikit kepada Everyone Can Create punya syllabus. Okay, Everyone Can Create syllabus ni apa? Okay, kita tengok sikit overview-nya ataupun pengenalan dia. Okay, Everyone Can Create ini adalah satu orang kata kita boleh panggil sebagai kurikulum lah. Okay, syllabus bagaimana kita menggunakan creativity. Bukan sekadar kamera tu kita snap gambar, simpan, lepas tu kita pun share. Bukan macam tu. Tapi dianya lebih daripada apa yang kita gunakan. Okay, so untuk Everyone Can Create ni, okey, tuan-puan mungkin lepas ni kalau bagi mereka yang ada Apple device, okey, boleh download buku ataupun EPUB Everyone Can Create ni di dalam aplikasi namanya Books. Okey, saya cuba buka. Okey, ini aplikasinya iaitu Books. Okey, dan tuan-puan boleh download lah. Okay. Dianya adalah satu guideline ataupun tutorial lah, senang ringkasannya untuk kita bagaimana kita belajar menggunakan teknologi iPad ni, apa yang kita boleh tingkatkan lagi kreativiti kita, apa yang kita boleh tambah baik dalam pengajaran kita. Okay. Ini yang saya tunjuk ni adalah muzik. Mungkin kita tengok sikit dari segi foto. Okay. Nampak? Tadi yang saya pusing-pusing ataupun tadi yang pusing-pusing, yang kat tengah tu nampak apa tu, biji-biji yang kena sejak kan, kena tarik ataupun kita nampak oren tu berpusing-pusing ada awan. Okey, semua tu kita belajar ataupun saya ambil inspirasi daripada Everyone Can Create foto. So dia ada lebih kurang 6 buku. Everyone Can Create Music, Everyone Can Create Video, Everyone Can Create Photo, Everyone Can Create Drawing, dan ada juga guideline untuk teachers ya, iaitu Teacher Guide dan juga Early Learners. Okay, jadi Everyone Can Create ni bukan sahaja boleh digunakan untuk guru-guru saja, tetapi anak-anak murid kita juga yang menggunakan teknologi ataupun ada device iPad ataupun iPhone mungkin boleh guna kurikulum ni untuk mereka belajar sesuatu lah. Okey. Okey, so untuk giliran saya pada malam ni, iaitu Everyone Can Create Project. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan Everyone Can Create Project? Okey, Everyone Can Create Project ni adalah satu, orang kata, elemen yang dihasilkan daripada buku-buku yang saya sebutkan sebentar tadi tu. Okay, Everyone Can Create Drawing, Everyone Can Create Video, ataupun saya sebut singkatan dia ECC lah. Okay, Everyone Can Create ECC Videos, ECC Music. Okay, semuanya itu dikumpulkan dan menjadi, orang kata, Everyone Can Create Project. So dia ada 4 elemen yang digunakan di sini, iaitu yang pertama sekali adalah dari segi aspek komponen drawing, iaitu design with shapes. Yang kedua dari segi aspek foto ataupun ECC foto, iaitu animate with stop motion. Seterusnya Everyone Can Create Video, iaitu create editing effects. Dan yang terakhir sekali adalah music, iaitu write your first song. So rata-rata daripada kita, saya yakin dan percaya semua dah ada native app ni. Saya yakin orang yang pengguna iOS ni ataupun iPad ataupun iPhone ataupun Mac mungkin dah ada apps Keynote, iMovie dan GarageBand. Sebab apa? Sebab malam ni kita memang akan banyak tunjuk. Saya akan tunjukkan secara ringkas bagaimana cara kita menggunakan Keynote, iMovie, GarageBand
untuk kita hasilkan video yang pertama tadi yang saya tunjuk tu, okey, itu semuanya datang daripada 3 app ni lah, okey, Keynote, iMovie dan juga GarageBand. Okey, tuan-puan dah bersedia? Okey, kita akan mungkin dah bersedia. Okey, kita masuk kepada projek yang pertama, iaitu dipanggil sebagai Design with Shapes. Okey, QR code yang di hadapan tuan-puan tu, okey, mungkin boleh scan dan dia akan terus bawa kepada page Design with Shape ni. Okay? Kita tengok dulu apa yang ada dalam Design with Shape ni. Okay, jadi Design with Shapes ini adalah bagaimana cara untuk kita menggunakan ataupun kita mengcustom, okay? Customize bentuk ataupun shapes yang disediakan dalam Keynote tu untuk kita hasilkan shapes ataupun bentuk yang baru. Okay, nanti saya akan tunjukkan. Okay, kalau dalam page ni, okay, kita apa boleh tengok penghasilan daripada yang diberikan contoh ini adalah daripada bentuk-bentuk shapes tu dibentuk untuk menjadi robot. Okay. Kemudian, okay, dalam Design with Shapes punya page ni, okay, dia ada bagi kepada tuan-puan project presentation yang boleh kita download dan kita boleh ikut dia punya tutorial ni. Okay. Start daripada set up Keynote, kita add and format shapes, combine shapes dan sebagainya lah, ada banyak. Okay, sehinggalah terhasil satu bentuk yang baru dengan menggunakan shape sahaja. Okay, nanti saya akan tunjukkan di dalam slide saya bagaimana cara kita gunakan. Okay, saya akan tunjuk sikit saja secara ringkas supaya kita boleh faham. Okay. Kemudian yang di bawah ni adalah Be Inspired punya section, yang mana di sini kita boleh tengok bagaimana guru-guru di serata dunia menggunakan konsep shapes ini sendiri untuk buat aktiviti di dalam kelas. Okay, kalau Cikgu Tami ni, okay, beliau menggunakan bentuk square yang mana task ataupun tugasan yang diberikan ini adalah kepada anak murid beliau untuk menghasilkan robot, okay, berdasarkan kepada bilangan shapes yang telah disediakan. Dia upgrade sikit, dia minta student dia ni buat landscape, bukit ke, dan ada juga buat personal logo. Okay. Ini untuk pengajaran calculate area. Ini lebih kepada matematik lah. Okay. Kemudian mungkin kita boleh tengok perkongsian yang kedua, inspirasi yang kedua adalah daripada Cikgu Isabella Liu. Okay. Yang mana dia menggunakan shapes di dalam Keynote untuk dia minta pelajar dia ni buat flowchart, kita panggil, okay? Flowchart untuk eksperimen sains. Okay? Kalau boleh tengok, flowchart ini dibina ataupun direka dengan menggunakan shapes yang ada dalam Keynote. Kebiasaannya mungkin sebelum ni, flowchart yang biasa kita guna, kita minta pelajar kita ni tulis ataupun kita sendiri yang tulis sahaja di whiteboard. Tapi dengan menggunakan teknologi Apple, petah lagi dengan menggunakan shapes dalam Keynote, maka kita boleh melakukan sesuatu yang luar daripada kebiasaan kita mengajar. Okey, tuan-puan. So, mari sama-sama kita tengok. Yang ni adalah tadi tu contoh shapes yang dibentuk menjadi robot. Okey, ini shapes yang kita nak tengok malam ni. Kita belajar sikit. Okey, ini shapes saya yang buat. Saya yang pertama, okey, yang kedua dan yang ketiga. Okey. So, kalau perasan latar belakang kepada video yang saya buat sebentar tadi itu adalah menggunakan shapes yang disediakan dalam Keynote sahaja, ya. Okey. Tukar jadi malam. Okay, ini shapes yang akan kita bedah lah. Kita bedah siasat sikit. Macam mana cara kita menggunakan shapes ini. Okay, yang pertama adalah cara untuk kita gunakan shapes ini. Okay, so bagi mereka yang mungkin ada iPad di hadapan mereka, hadapan anda, ataupun ada iPhone ke,
Okay, mungkin boleh sama-sama follow saya punya sesi pada malam ni. Okey, yang pertama sekali untuk kita menambah shapes di dalam Keynote. Okey, untuk versi yang terbaru Keynote, shapes ni ada di atas ni. Okey, kalau boleh nampak logo square dan juga circle tu. Okey, tekan di situ. Okey, so dah keluar basic punya shapes, okey, bentuk. Dia ada banyak sebenarnya tuan-tuan. Okey, dia ada geometri, ada object, animals, nature dan sebagainya lah. Kalau kita cari tak jumpa, kan kita belik-belik ni tak jumpa lah, lambat lah. Okay, kita type je contoh ball, keluar semua shapes yang berkenaan bola lah. Okay, so untuk malam ni saya tunjukkan lah. Okay, untuk kita pilih shapes yang pertama, okay, kita pilih contoh saya ambil bulatan ni. Okay, boleh nampak dekat bawah tu. Okay, bulatan ni. Okay, cara untuk kita tapi istilah dia tukar warna. Senang saja, nampak brush ni macam alat makeup ni. Okey, kita tekan. Kita tekan style dan kita ubah warnanya. Contoh kita nak ubah kepada warna merah ni. Dia sebenarnya ada banyak lagi warna. Tekan kat fill ni yang kita boleh pilih warna-warna lah yang kita nak. Okey. Ni spektrum warna ni. Okey, boleh pilih. Dan tadi saya ambil merah ni. Okey, merah je lah. Okey. So, ini warna yang pertama. Okey. So, shapes yang kedua yang akan saya masukkan adalah mungkin saya ambil okay, kita follow lah yang ni. Okey, sekejap kita ambil okey lah, yang ni lah. Okay, square biasa ni. Circle rectangle ni. Okey. Kita nak tukar warna macam tadi, tekan dekat brush. Kita ambil warna orange ni, contoh. Okay. Kita boleh adjust dia punya size ni. Kita tekan dengan jari je. Okay. Tarik dengan jari apa semua. Sebenarnya kita boleh adjust dia punya bucu ni, edges ni. Kita nak bagi dia tajam ke, kita nak bagi dia jadi curve. Okay. Kalau tuan-puan perasan, kalau kita tap di apa ni, di shapes ni, okay, ada warna hijau dekat tepi ni. Nampak tak warna hijau tu? Okay. Kalau kita gerakkan dia, okay, dia boleh jadi lagi, bucu dia tu dah berubah Okay, kita boleh buat jadi bucu tajam atau kita nak curve ke dan sebagainya lah. Okay, saya buat gitu. Okay, adjustment punya size. Okay. Ini yang orang kata antara basic lah dalam Keynote. Okay, so apa yang kita boleh lakukan dengan dua objek ini ataupun shapes ini. Okay, yang pertama sekali kita boleh satukan shapes ini. Okay, iaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara kita select dua objek ini. Okay. Untuk select macam kita tekan mouse di komputer ya. Kita gunakan jari, sekali tekan dan kita tarik drag untuk pilih dua objek tersebut. Okay. Once dah pilih, okay, kita tekan di brush ni, kemudian kita tekan arrange dan di bawah ni adalah bahagian combine shapes. Okay, ini yang saya nak tunjukkan kepada tuan-puan Okay, combine shapes ni, okay, di ujung sekali ni adalah kita unite, kita satukan shapes tu menjadi satu shape je. Kalau perasan sini ada rectangle, sini ada circle, kita nak jadikan satu shapes, kita tekan yang ujung ni, dah jadi satu shapes. Okay. Kemudian kalau kita nak jadikan apa ni, shapes itu macam konon-konon ditekap ditekap. Kita boleh pilih yang sini Okay, nampak tak? Dia makan. Dia punya bahagian tu dia makan kan. Okay. Itu antara orang kata apa yang boleh kita buatlah dengan shapes di sini. Dan kita juga boleh eksperimen lah. Kita try lah. Kita tekan macam-macam. Okay. So apa yang saya nak buat malam ni adalah macam lampu tadi tu. Okay. Ini shapes dia. Okay. Gabungan ataupun saya buat subtract daripada dua shape itu, circle dan juga geometri ni, dan menghasilkan macam tu. Okay, kita tambah geometri punya shapes. Okay, warna hitam. Okay, kemudian cara kita nak jadikan macam ni, kita letakkan shapes ini di atas shapes yang kedua. Okay, select dua shape ini.
Okay, tekan brush, arrange dan kita tekan yang ketiga ni lah. Okay, subtract ni. Okay, nampak? Okay. Seakan-akan kan. Jadi macam-macam bentuk. Okay. Okay, so itu yang pertama. Okay, yang kedua adalah cara untuk kita, tadi saya ada tunjukkan kan. Okay, pokok ni. Sebenarnya kalau kita search dalam ni tree, mungkin kita susah nak jumpa pokok yang macam yang kita nak lah. Yang ni yang disediakan yang ni je. Kita nak buat bentuk lain lah. Mungkin kayu dia tu kita nak buat bentuk-bentuk lain kan. Okay, caranya sama juga macam tadi. Pilihlah bentuk yang seakan-akan batang pokok. Contoh saya ambil shape tu. Saya minta maaf tuan-tuan. Mungkin saya pergi, kalau terlaju sikit tu bagi tahu mungkin kita kena, sebab malam ni banyak benda saya nak tunjuk. Jadi saya akan terangkan dengan seberingkas lah, semampu saya. Okey. Okey, kemudian tekan style. Kita nak tukar warna dia seakan-akan warna kayu. Ni bukan warna kayu ni. Macam ni lah. Okey. Kemudian nak buat dahan dia kan. Okey, dahan dia sama ada tuan-puan add shape baru ataupun orang kata copy yang ni. Okey. Kemudian tag balik dan pastekan. Nampak? Okey, guna adjust dia punya size ni nak buat jadi macam dahan. Okey, dan tuan-tuan boleh rotatekan dia pusing. Okey, pusing. Okey, adjust lah. Okey, satu dahan kita nak buat dua. Okey, kemudian kita pun rotate yang kedua. Okey, dah jadi satu bentuk batang pokok kan. Okey, tapi shapes ni sebenarnya dia masih lagi berpisah. Okey, sebab apa? Sebab kalau kita alihkan dia, nampak tak? Dia tak bercantum ataupun tak bergabung lagi. Okey, cara untuk kita gabungkan macam mana? Okey, sama macam tadi, kita drag dan select tiga shapes ni. Pergi di brush, arrange dan kita tekan di combine shapes ni dan kita pilih unite tu, logo yang paling ujung. So dia dah jadi gabung lah, dah bergabung. So untuk batang pokok ni mungkin lepas ni kita nak guna lagi, projek kita banyak, kita boleh jadikan dia shapes kita sendiri. Kita letak dalam my shapes. Okay. Okay, itu yang pertama. So yang ni pun sama, saya tunjuk saja. Okay. Asalnya saya ambil shapes cloud. Okay. Ni awan ni. Sebenarnya ini awan. Okay. Ini awan. Saya bentukkan, saya gabung macam tadi, saya bentukkan jadi pokok macam ni. Ni sebenarnya awan tuan-tuan. Ataupun tuan-puan yang ni kita boleh groupkan shape tersebut. Okay, jadi macam ni lah. Okay, nampak ini awan. Okey. So satu lagi function yang menarik berkenaan shapes di Keynote ni adalah break apart. Okey, break apart ni sebagai contoh yang saya buat ni adalah kerusi. Sebab saya buat tema garden ataupun tema taman. Saya nak cari kursi taman kan. Saya tarik chair, tak keluar. Dia keluar kursi macam-macam lah. Okay. Kemudian kita try bench. Oh, ada bench. Ada tapi sekali dengan pokok lah kan. Kita nak ambil bench tu saja. Okay. Caranya, tak apa. Kita pilih bench. Okay. Saya delete. Okay. Kononnya saya dah add yang ni. Okay. Pilih bench. Okay. So kita nak ambil kursi ni saja. Macam mana? Okay. Kita pilih di shape ni. Tekan brush. Tekan arrange. Kita tekan break apart yang kat bawah sekali. Kita pilih break apart. Nampak tak? Satu shapes dia telah berpisah, berpecah kepada tiga shapes. So kita boleh cabut ni. Jadilah kursi satu. Pokok satu. Jadi apa yang boleh kita buat? Kita boleh buat macam-macam lah tuan-tuan. Yang sini kita boleh warnakan dan sebagainya. Mungkin lepas ni untuk tuan-puan nak gunakan break apart ni mungkin berguna untuk, saya bagi contoh, earth. Kalau kita type earth ni, kalau ada cikgu yang mengajar subjek geografi kan,
ataupun sejarah dan sebagainya. Okey. Kononlah dia nak ambil peta Asia. Okey. Yang ni pun kita boleh break apartkan dia. Okey. Sama di brush, tekan break apart. Okey, lagi sekali. Okey, dah pecah dah. Okey, itu Asia ataupun peta-peta yang lain lah. Okey. Nampak tak? Dia boleh kita pecahkan kepada shape-shape yang lagi kecil lah. Okey. So, satu lagi yang paling simple yang boleh kita buat adalah shapes. Saya ambil burger malam-malam ni lapar burger. Okay. Burger ni kalau ikut kepada shape asal dia warna dia hitam je. Okay. Kita break apart dan kita boleh tukar dia punya warna ke atas tu. Macam tu ke warna roti? Macam ni boleh lah. Okay. Kita boleh warnakan bahagian-bahagian dia. Contoh okay, tukar color. Daging. Daging warna apa tuan? Tuan-tuan? Jadi tak? Jadi tukar color terus. Okay? Jadi color terus. Okay, kita pun groupkan dia. Dah siap. Dah siap. Macam-macam lah kita boleh buat kalau kita break apart ni. Nanti yang tu siri yang lain lah. Mungkin dengan siri yang lain. Daripada break apart ni kita boleh buat, kita tambah animation dan sebagainya. Kita boleh contoh, boleh gerakkan yang ni. Boleh gerakkan daging ke dan sebagainya. Okey. Baik. Jadi kalau guru-guru yang berminat untuk nak explore lagi deep, lagi mendalam, nak dapatkan idea-idea yang lain, okay, tuan-puan boleh rujuk kepada buku Everyone Can Create Drawing on iPad. Dalam tajuk yang kita belajar tadi tu adalah motion graphics. Okay. Ada diterangkan tentang combine shapes. Okay. Seterusnya projek yang kedua. Okey tak setakat ni, tuan-puan? Kalau okey, kata okey. Kalau saya terlalu laju, sorry. Minta maaf. Okey. Okey, so saya teruskan kepada projek yang kedua tuan-tuan. Okey, dalam video tadi yang pertama yang saya tunjuk tadi tu, video saya tu, okay, kalau tuan-tuan perasan kan ada pergerakan stop motion. Okey, so kita akan masuk kepada animate with stop motion. Okey, sambil-sambil tu kita tengok apa yang ada dalam page animate with stop motion ini. Okay, apa yang diceritakan di sini. Okey, kadang-kadang dia cerita di sini, dia kata everyday object ni kadang-kadang dia nampak je biasa tapi kadang-kadang kita boleh buat jadi cerita dan sebagainya. Jadi menerangkan kita boleh explain apa ni konsep yang sukar atau kompleks, kita gunakan contoh-contoh objek yang ada di hadapan kita sahaja. Okey, sebagai contoh, ini mungkin tuan-tuan boleh tengok. Okay, stop motion yang dihasilkan, contoh yang dibagi. Okey, nampak? Daripada apple tu, dia rotate. Tiba-tiba dah jadi, daripada bulat jadi bentuk lain kan? Okey. Itu satu contoh. Okey. Sama juga macam projek yang pertama tadi, dia ada sediakan orang kata project presentation. Jadi tuan-tuan lepas ni, kalau tak sempat malam ni tak sempat nak faham lah, mungkin tak sempat nak ikut, terlalu laju dan sebagainya, tuan-puan boleh download di page ini, iaitu page Everyone Can Create Projects. Okay, dia ada ajar kepada kita cara-cara kita membuat stop animation ataupun stop motion. Okay, ini adalah inspirasi ataupun idea bagaimana guru-guru di luar sana menggunakan stop motion ni. Okay, mungkin yang ni yang menarik, kita boleh tengok.
bagaimana teacher E. Hughes ni dia gunakan stop motion ni untuk menerangkan konsep volcano. Okay. Kita tengok dia gunakan jagung. Okay, jagung naik. Okay, seterusnya meletup jadi popcorn. Sebenarnya bahan-bahan yang digunakan ni simple je. Mungkin ada jagung-jagung kat rumah tu kan. Boleh buat konsep ataupun menerangkan konsep yang sedikit sukar. Okay, mungkin sebelum ni kita banyak gunakan animation dalam Keynote lah. Okay, animate contoh magic move, fade ke, appear ke. Tapi kadang-kadang kalau kita gunakan objek yang orang kata ada depan mata kita, kita boleh jadikan cerita ataupun kita boleh terangkan kepada anak murid kita konsep-konsep yang susah untuk mereka faham. Itu contoh. Okay, ini cara untuk buat stop motion. Okey, dia ada share lah sedikit tips bagaimana cara untuk buat stop motion ni. Okey, so kembali kepada slide. Okay, ini yang tadi yang kita tengok. Okay, ini yang saya sendiri buat. Okay, saya terangkan konsep proses kitaran air. Jadi proses kitaran air ni mungkinlah ada kaitan dengan subjek sains tingkatan 1 atau silap saya bab 9. Geografi pun ada, dan kalau di sekolah rendah, dekat sekolah rendah ada tajuk pasal hujan darjah 5, tahun 5 kalau tak silap saya lah. Okey. So bagaimana cara kita membina ataupun kita membuat stop motion menggunakan iPad? Okey. Yang pertama sekali, step dia adalah kita kena plan kita punya animation. Apa yang kita nak buat, subjek apa, topik apa dan sebagainya. Sesuai ataupun tidak topik itu, kita buat stop motion. Okay. Jadi bila kita dah ada planning tu, so kita pun pilihlah objek yang mungkin ada dalam kelas kita, mungkin ada dekat rumah, di luar rumah pun, belakang rumah, batu-batu tepi jalan, semuanya boleh kita gunakan untuk kita menghasilkan stop motion. Kalau yang tuan-puan boleh tengok kat depan ni, saya gunakan apa? Saya gunakan air tu, saya gunakan apa tu? Clorex kan? Clorex ni, air. Yang hitam tu black pepper lah. Ini brokoli, yang ni kapas, yang ni oren kecil, limau mandarin dan yang ni kertas lah. Okay, itu je bahan yang saya gunakan untuk buat stop motion tadi. Okay, kemudian step yang kedua, kita kena cari cara bagaimana kita nak iPad kita tu tak bergerak. Sebab stop motion ni dia berkaitan dengan pergerakan. Kalau sekali kita tersentuh, lari dia punya tu, jadi shot dia tu dah beralih. Dah beralih. Kalau boleh nampak, saya paling senang saya pakai tripod lah. Tripod, saya ambil meja ni, meja makan ni, letak bagi lighting sikit. Okay, dah boleh shot untuk stop motion kita. Okay. Kalau tak ada tripod, macam mana tuan-tuan nak buat? Okay. Ni satu sharing yang mungkin kita boleh ikut. Yang ni banyak kita jumpa kalau dekat Malaysia ni, apa ni? Kita panggil bakul buah kan. Bakul-bakul buah ni ataupun bakul-bakul baju kita tu kan ada lubang-lubang. Mungkin boleh letak satu kertas kat bawah, jadikan dia sebagai surface dia. Lepas tu kita letaklah iPad ke atas. Ataupun kita gunakan buku yang tinggi ke, kita letak iPad kat ujung. Tapi cara yang standardnya adalah kita gunakan tripod ni lah. Okey. So, itu orang kata sedikit sebanyak berkenaan dengan stop motion. Jadi kita akan tengok bagaimana cara menghasilkan stop motion lah. Okay, jadi untuk menjimatkan masa, saya sediakan satu video tutorial bagaimana cara kita buat stop motion menggunakan iPad. Okay.
Okey, jadi itu adalah orang kata sedikit sebanyak bagaimana cara untuk kita menghasilkan stop motion. Okey, cara untuk kita editing lah, okey, untuk menghasilkan video ataupun GIF stop motion. Okey. So, seterusnya sedikit tips kepada kita semua, iaitu yang pertama sekali adalah okay, kadang-kadang kita juga boleh gunakan markup. Markup ni adalah satu features yang ada dalam gambar tu. Kita boleh contengkan dia dengan kita bentuk untuk jadikan animation. Okay, yang kedua, okay, kita boleh eksperimen lagi stop motion kita. Kita buat efek konon-konon macam kalau nampak adik ni kan, macam Harry Potter kan, naik apa ni, penyapu kan, terbang. Padahal dia setiap kali satu shot tu dia apa? Okey, dia lompat. Satu scene tu dia lompat. Okey, bila dah gabungkan animate sebagai apa ni? GIF, dah jadi efek seakan-akan floating ataupun terapung. Okey, ataupun kita upgrade lagi, kita jadikan kita gerakkan iPad kita tu. Bukannya sekadar kita ambil daripada angle daripada atas, tapi kita gerakkan iPad tu untuk kita dapatkan perspektif yang berbeza. Jadilah macam ni kita boleh nampak. Okey, jadi macam ni. Okey, jadi ini adalah sebahagian daripada cara-cara untuk kita membuat ataupun mereka ciptalah, okey, projek yang kedua iaitu stop motion. Jadi kalau nak belajar lagi mendalam, okay, tuan-puan boleh dapatkan orang kata pembelajaran ini ataupun idea, inspirasi daripada Everyone Can Create Photo. Tajuk yang saya gunakan tadi adalah Animated GIF. Okay, ada dia ajar satu-satu juga, okay, cara-cara untuk kita menghasilkan stop motion animation. Okay. Kemudian yang ketiga, kalau buat dua GIF, kena create dua slide ke? Betul. Kalau buat dua GIF, kena create dua slide lah. Tapi kadang-kadang tak perlu dua slide pun. Sebab kalau kita pandai guna kita punya apa ni, Keynote ni, kita boleh jadikan dia, nampak tak? Section ataupun kita jadikan dia child. Child punya slide. Masukkan je kat bawah. Cuma kalau ikut daripada saranan daripada Apple, daripada buku yang yang dia terangkan tu, kalau boleh GIF ni janganlah kita buat terlalu banyak keping gambar, tapi sepatutnya GIF tu dia kena kita snap banyak-banyak keping, barulah orang kata pergerakan GIF tu nanti jadi nampak lagi smooth. Cuma untuk stop motion ni, kalau boleh kita nak eksperimen, kita gunakan gambar yang sikit je. Jangan terlalu sampai 100 keping. Tu jadi nanti takut-takut kita pun termiss satu shot. Kadang-kadang kan, kadang-kadang buat-buat tu tak ada. Tadi aku susun lain. Ni jadi lain. Tapi sebenarnya untuk menjawab soalan tu, kita boleh gunakan satu slide pun tak apa untuk buat dua GIF. Sebab bila kita export sebagai GIF nanti, okay, kita export sebagai GIF ni, contoh slide ni, okay, tuan-tuan boleh pilih slide tu daripada mana ke mana. Nampak? Range dia tu daripada contoh slide tu start 28 sampai slide 41. So kita hanya animatekan GIF yang tu sahaja ataupun slide, range slide yang tu sahaja. Okey. Sama. Okey. Okay, habis untuk yang kedua. Okay, ada dua lagi ni. Yang ni best sikit lah. Okay, yang dua ni best. Yang terakhir nanti tu lagi best. GarageBand. Nanti sama-sama kita akan compose satu lagu. Setiap orang kena compose satu lagu lah. Okay. So kita pergi yang ketiga. Projek yang ketiga adalah iaitu create editing effects. Okay, kita tengok apa yang ada dalam create editing effect ini. Okay, create editing effects. Okay, betul. Nah, dalam Apple Learning Center ni. Okay, jadi create editing effects ni adalah lebih kepada orang kata effects
movie yang biasa kita tengok kan. Kita tengok dalam Hollywood tu, tiba-tiba hilang orang. Tiba-tiba kalau macam video saya tadi tu, tiba-tiba buku hilang, baju kita pusing pun, bertukar baju jadi warna lain. Jadi baju lain dan sebagainya. Tapi saya rasa cikgu-cikgu ramai yang dah pandai. Anak murid kita pun ramai dah pandai kan sekarang ni kan. Lebih-lebih lagi ada TikTok, ada macam-macam lah kan. Macam-macam style pun trend yang anak muda ikut sekarang ni. Semua itu kita juga boleh hasilkan menggunakan iPad kita ni. Okey. Ini contoh. Kita tengok dulu. Welcome to the X Lab. Finally, the XR 4TI teleportation helmet is complete. Think of a place, press a button, and it takes you wherever you want to go, including the kitchen. Inventing makes me hungry. Okey, itu adalah simple punya efek bagaimana dia buat efek teleportation. Daripada asal-asal dekat lab, tertukar pula ada dekat dapur. Okey, jadi apa yang ada dalam page ni sama macam tadi, kita ada downloadable punya presentation. So tuan-tuan boleh ikut dia punya step by step ni, tutorial cara untuk kita guna efek ni. Okey, kita tengok kepada bahagian inspired ni, inspirasi bagaimana guru-guru di luar sana menggunakan efek untuk pengajaran mereka. Kita tengok Cikgu Siza Godina ini. Okay, dia ajar value, place value dan dia menggunakan konsep. Okay, kita tengok sikit apa yang digunakan. Kita tengok contoh. Okay, 20, 30. Nampak tuan-tuan? Macam apa ni? Dia buat macam magic kan. Tiba-tiba lepas je tangan tu bertambah. Semua itu adalah efek dengan menggunakan Keynote ataupun dengan menggunakan iMovie dalam iPad sahaja ya. Okey, so kita tengok kepada slide ini. Yang ni yang tadi. Welcome to the X Lab. Okey, yang saya punya contoh, saya buat hilang buku Kalau perasan buku kat tangan tu. Sekali dengan kilat hilang buku. Tukar baju Yang ketiga. Ada payung. Okay. So bagaimana saya plan ataupun saya laksanakan efek-efek itu. Okay, pertama sekali adalah caranya adalah untuk kita kita buat planning kita punya efek tu. Okay. Sama juga iaitu kita kena gunakan kamera punya apps. So macam mana nak gunakan apps daripada kamera ni? Pertama sekali kita kena tukar setting dalam kamera tu. Okay. Home screen, tukar setting. Okay. Kita pastikan kita switch on grid. Okay. Grid tu yang macam mana? Grid tu nanti kita tengok. Okay. Lepas switch on. Okay. Nampak tak? Grid ni yang ada dia punya garisan ni untuk kita compose ataupun kita posisikan subjek yang kita nak shot tu. Okay. Kemudian kita ambil video punya mode. Okay. Kalau kita double tap dekat kamera kita tu, dia akan jadi view aspect ratio 16:9. Okay. Widescreen 16:9. Tapi kita boleh
apa orang kata, record juga dalam keadaan full screen tu, tetapi hasilnya nanti juga akan tetap dalam aspect ratio 16:9. Okey. Kemudian yang kedua, lepas kita settingkan kamera kita, okey, yang kedua adalah kita setting kita punya scene tu. Okey, macam mana cara kita nak setting kita punya scene? Okey, yang pertama, kita kena pilih tempat yang orang kata senyap lah sikit, senyap, pencahayaan cukup, dan kita cari orang ataupun objek ataupun subjek apa yang kita nak shot tu. Okay, yang contoh yang saya gunakan ni adalah saya gunakan green screen saja. Okay, kemudian yang kedua, kita letak iPad kita tu atas tripod dan kita apa ni, kita pointkan iPad tu ke arah shot yang kita nak buat. Okay, kemudian kalau kita tak ada tripod pun kita boleh pegang ataupun kita boleh sandarkan kepada buku. Okay, seterusnya kita place, kita letakkan subjek kita tu dekat mana yang kita nak letak, tapi yang paling senang kita letakkan subjek itu di tengah frame lah, tengah grid tu. Okey. Kemudian boleh gunakan grid tu untuk kita posisikan objek kita tu di tengah-tengah frame. Okey, pastikan orang kata ketinggian iPad tu menyamai dengan ketinggian subjek yang kita nak shot tu, ataupun kita juga pastikan jarak yang sesuai lah. Okey, kemudian yang kedua, barulah kita mulakan kita ambil video tersebut. Okey, caranya yang pertama, kita rehearsal dulu. Sebelum kita start tekan record button tu, kita rehearsal dulu macam mana cara kita nak buat. Start daripada awal sampai akhir. Jangan tekan record dulu. Ini contoh. Saya rehearse dulu tak ada pun tak tekan pun lagi record button tu. Saya rehearse je dulu. Okey, kemudian kalau dah okey, barulah kita mulakan record button tu. Okey, scene yang pertama iaitu kita nak hilangkan buku kan. Okey, tadi saya masuk frame, kemudian saya keluar frame. Okey. Kemudian kita shot yang kedua adalah kita record video yang objek tu hilang. Okey. Contoh, saya masuk lagi sekali. Okey, buku dah tak ada, saya dah letak kat luar. Okey, saya buat tipu-tipu je lah. Saya hilangkan buku. Padahal saya letak kat tepi je. Okey. Ini shot yang kedua iaitu capture a matching shot. Okey, barulah kita pergi ke editing. Okey, barulah kita masuk editing. Okey, yang ni adalah sedikit sebanyak tentang iMovie. Okay. Jadi saya akan tunjuk sikit macam mana cara untuk kita edit video tersebut. Okay. Di iMovie ni, once kita dah buka, kita tap movie. Okay. Kemudian kita pilih video. Okay. Video ni banyak ni tuan-tuan. Macam mana cara yang senang? Okay, dekat galeri tadi saya dah siap-siap saya buat satu album dah. Senang kita nak cari kan. Ni satu album je. Semua gambar tu letak kat dalam tu. Okay. Edit green screen. Okay, kita letak video yang pertama yang kita record tadi tu. Video apa yang pertama tadi? Saya pegang buku kan. Okay, dekat sini kita tap. Sebelum kita insertkan video ni ke dalam timeline punya iMovie punya timeline, kita boleh tengok dulu dekat mana kita nak dia mula. Contoh macam ni kan panjang kan kat depan, kosong. Okay, kita trimkan dia sampai kat sini lah. Konon-konon lah. Okay, dia masuk. Okay, yang belakang ni pun kita boleh trimkan. Kita tak nak video dia bergerak keluar, kita nak sampai sini je. Sampai sini je. Okey. Kemudian kita tap, kita tick yang ni. Okey, dan kita create movie. Okay, terus dia akan masukkan ke dalam timeline ni.
Okay, kita boleh tengok macam mana cara kita buat. Okay, so apa cara yang kedua? Cara yang kedua adalah kita insertkan video yang buku ni hilang. Okay. Cara dia macam mana? Dekat media, tekan video. Okay, kemudian macam tadi cari album tu. Okay, edit green screen. Mana ya? Yang ni kot, yang bawah ni. Okay, sama juga kita boleh preview dulu sebelum kita insert. Kita tak nak yang depan ni. Depan ni tipu. Yang ni baru masuk. Okay. Konon-konon angkat kan. Sinilah dulu. Okay, sini. Okay, kemudian kita tekan button add ni. Tambah. Okay, dia akan terus masuklah ke dalam timeline ni. Kita tengok. Yang ni tak jadi kan. Okay. Okay, kita buang dulu dia punya transition ni. Okay, bagi kosong. Ni macam tak kena kan. Tapi tak apa, jangan risau. Kita boleh trim lagi kat sini. Okay, kita guna dua jari ni. Okay, tuan-tuan, guna dua jari ni. Kita letak dekat timeline, kita pinch. Kita pinch dia. Macam tu, dia akan jadi semakin detail kita punya footage tu. Okay. So, mana saya nak ambil? Masa angkat kot, macam sini. Okay. Masa nak jatuh ni. Okay, sini. Okay, pastikan kedudukan di sana. Okay, kita tap kepada footage tu. Okay, tekan action dan kita tekan split pun boleh. Split boleh ataupun kalau nak undo, kita tekan sini. Ataupun kita boleh trim je kat sini. Dua cara sama ada tuan-puan split ataupun tuan-puan trim dekat sini. Okay, contoh dekat sini. Okay, shot yang kedua ni kita edit bagi dia synchronize dengan pergerakan tangan saya itu. Okay, mana dah? Okay, sini. Sama tak? Boleh lah kot. Okay. Kalau macam kita dah puas hati, okay, kita try play kat sini. Okay, try play kat sini. Dah nak jadi dah tu. Okay. Hilang. Okay. Okay, dah hilang buku. Okay. So, okay, dah selesai kita punya editing tu. So, kita pun boleh export. Ini lupa nak buang. Ambil yang ni je. Okay. Okay, export tu. Kita tekan dan kita boleh edit, rename dekat sini. Silap tekan. Okay, rename kat atas tu kita tulis contoh buku hilang. Scene buku hilang. Okay. Okay. Boleh lah. Scene buku hilang. Okay. Kemudian kita tekan button export ni. Okay, dan kita pilih option. Okay, kat sini kita boleh pilih resolution dia. Semakin besar gambar tu semakin berkualiti, tetapi semakin berat dia punya file. Okay, tak apa. So kita pilih save videos. Save video. Okay, di export movie. Okay, cuba check dekat kita punya gallery. Ada tak? Okay, ada. Hilang jadilah tu kot. Jadi tuan-tuan. Jadilah. Simple-simple je. Okay. Okay, make subject disappear. So, begitu je lah. Okay, caranya. Tadi tu yang saya tunjukkan tu buku hilang. Okay, untuk scene yang kedua tadi tu, saya buat apa tu? Kita tukar baju kan. Okay, kita saksikan video macam mana saya buat. Konsep yang sama tuan-tuan. Konsep yang sama.
Okey, so itu adalah sedikit sebanyak macam mana saya edit untuk apa tu? Editing effect, okey. So lepas ni boleh sama-sama kita praktikkan Okey, so apa yang kita belajar tadi tu adalah sebahagian daripada contents ataupun komponen di dalam Everyone Can Create Video, okey. So lepas ni kalau tuan-tuan dan puan-puan nak belajar lagi mendalam, okey, boleh download buku ni Everyone Can Create Video, okey, dalam tajuk Special Effect okey. Dia ada bagi contoh, okey, bagaimana kita nak hilangkan contoh yang tu, hilangkan cookies okey. So kita dah habis selesai 3 daripada 4. So yang terakhir sekali adalah okey, yang ni yang mungkin yang menarik juga, okey. Write your first song, okey. Write your first song. Okey, kita tengok sikit sepintas lalu apa yang ada dalam projek Write Your First Song. Okey, menggunakan GarageBand bagaimana kita boleh kita ataupun pelajar sendiri boleh ekspreskan diri mereka, diri kita dengan muzik. Okay, ini contoh muzik yang dihasilkan. Okey, itu contohnya. Okey, sama juga dalam macam komponen-komponen sebelum ni, dia ada presentation yang kita boleh download untuk kita ikut dia punya tutorial. Okey, yang terakhir, okey, di sini ada section untuk inspirasi. Ada antara guru-guru yang share di sini. Okey, sebagai contoh, yang ni cikgu ni dia memang guru muzik, tapi dia ajar student-student dia ni walaupun mungkin tak ada alat muzik, tapi kita boleh gunakan. Kalau dah ada iPad tu, iPad tu guna GarageBand, dah ada beribu-ribu, beratus-ratus alat muzik yang kita boleh belajar untuk kita guna Yang ni dia guna dia bagi tahu dia pakai 4 chord saja saya apa ni, jujurlah saya bidang muzik ni saya tak erti sangat. Kalau ada dalam ni cikgu-cikgu muzik, guru muzik, saya minta maaf kalau penerangan saya lepas ni mungkin ada tersilap. Kalau ada tersilap tolong betulkan berkenaan tentang muzik Okey. So inilah inspirasi. Jadi kita kembali kepada slide kita. Okey. Yang ni tadi kita tunjuk contoh lagu yang disediakan. Okey, itu lagu yang dia bagi contoh. Okey, ini lagu yang saya buat sendiri. Buat sendiri ni bukan lagu, muzik. Okey, tu muzik yang saya buat sendiri okey. So menggunakan 4 chord sahaja. Okey, kalau tak silap saya, chordnya adalah apa tu? Jap saya tengok. Okey, C, kemudian chord E, chord G dan juga chord F, tak silap saya lah. Okey. Jadi sebenarnya kalau chord C ataupun chord E dan juga G, kalau kita gabungkan, kita play atau secara harmoni tu, kita akan dapat C major chord punya chord lah. Okey. Tak apa, tu dari segi teori dia lah. Okey. So, ini saya drop dulu. Kita terus buka ke GarageBand. Okey, cara untuk buka GarageBand, tuan-tuan tengok di sini, GarageBand. Tap GarageBand dan kita create new track song. Tekan di situ. Dia akan keluar pilihan alat muzik lah di sini.
Ada macam-macam, ada drums, ada keyboard, gitar, dan sebagainya. So malam ni saya tak akan sentuh semua, cuma saya akan go through sekali lalu je sebab masa pun tak cukup ni. Jadi kita tengok ya bagaimana cara untuk saya hasilkan muzik. So yang pertama sekali caranya adalah kita kena cari kita punya orang kata basic dia dulu. Kita nak apa dia jadi dia punya base dia ke dan sebagainya. Okay, caranya adalah paling senang. Okay, tuan-tuan scroll ataupun swipe tepi sampai dekat drama ni. Okay? Dan pilih akustik. Okay. Dekat sini kita dah ada music yang kita boleh compose. Okay? Kita tekan, kita tap play button. Okay. Mungkin kalau saya nak tukar dia punya drama ni. Okay, kita pilih dekat gambar tu. Dia ada banyak Okay, dia ada banyak genre lagu dan sebagainya. Saya kena ambil rock Saya tak nak lah. Okay, saya ambil Mason ni. Okay, kita dengar macam mana cara. Okay, yang ni kita tengok button play tadi. Kita play sampai sini. Kalau kita nak start balik, kita tekan je yang tepi ni. Okay, dia akan pergi kepada start balik. Okay, play balik. Okay, so dekat sini kita dah boleh eksperimen. Muzik macam mana kita nak buat. Okay, antaranya yang boleh kita eksperimen. Okay, kalau tuan-tuan perasan dekat sini, yang nyala kuning ni adalah muzik yang dia, drum play yang dia ketuk kat sini lah. Okay, kalau kita tap dekat piring ni, nampak? Yang ni satu lagi, kita tap. Senyap terus. Okay. Kalau nak ada balik, okay, tekan balik. Okay, ada. Kita juga boleh eksperimen dekat XY punya pad ni. Okay, sama ada kita nak lagi kuat ataupun drum dia tu, beat dia tu lagi kompleks. Kita ketepikan je. Kita gerakkan ke tepi. Cuba dengar. Okay, ataupun kita boleh letak percussion ni. Okay, kita tap contoh tangan ni je. Letak. Okay, dengar. Okay. Okay, mungkin tempo ni tak kena kot. Saya lajukan sikit tempo ni. Okay, untuk tukar tempo dekat dia punya setting tu, punya icon. Okay, tempo naikkan sikit. 7 dah. Okay, settle yang tu. Kemudian okay, kita tekan stop. Okay, so dah settle yang tu. Kita tengok. Okay, tekan track di situ. Okay, dia dah masuk bass punya music. Okay, so kita nak music yang kedua. Okay. Music yang kedua ataupun alatan yang kedua, kita tekan di browse punya alatan ni. Okay, saya nak ambil okay, keyboard lah. Okay, keyboard ni kita tekan smart piano. Okay, dia akan awal-awal dia keluar grand piano Okay, kalau kita tekan C major ni, kalau kita tekan yang kat bawah sekali. Ya. Okay, yang dekat tengah. Okay, sekali tap tu kita tak dengar dia gema sebab kita tekan sekali macam tu je. Okay. So kita tekan sustain ni nak bagi macam konon macam kita tekan lama lah. Padahal kita tap sekali je. Contoh yang tekan C major ni yang kat bawah sekali. Okay. Nah. Okay, so untuk tutorial ni saya akan gunakan 4 chord iaitu C, G, A minor dan juga F. Okay, so apa akan jadi kalau kita tekan dekat tengah dengan dekat bawah ni sekali. Okay, tengok.
Okey, so tadi tu manual. Manual. Tak siap lagi. Sabar sabar. Tadi itu manual. Okey, yang kita nak gunakan adalah autoplay. Biarkan dia sendiri yang play. Okay, contoh dekat sini, toggle ni saya buat 4. Contoh kita tekan yang atas sekali. Okey, so yang kat button atas ni nak dengar kita tadi kan, kita dah record, kita dah letak kita punya drum. Kita tekan play. Sesuai tak? Okay, dah ada, tekan stop. Okay, anda bawa dia punya kat atas ni sampai dekat 7. Okay, 7 ni kebiasaannya sebagai intro lah. Baru kita tekan C, G, A dengan F ni. Okay, tekan play. Itu adalah salah satu cara untuk kita kompos lagu lah. Okay, jadi saya akan tunjuk dalam bentuk slide saja sebab lagi laju. Tadi tu dia delay sikit sebab mungkin masalah line internet saya tak berapa okey. Tak apa. Okay, saya sediakan video ni. Okay, tadi kita adjusting CG. Okay. Autoplay tadi kita dah dengar. Okay, kita tengok recording yang sound. Okay, macam mana kita nak record sound. Okay, last sebelum habis dah 2 minit lagi. Tak sempat ni. Okey, saya dah puas hati kot. Okey, saya tekan 1, 2, 3, 4. Record. Okey, dah record. Okey. Tekan dekat track tu balik. Okey, dah selesai kita punya record button tu Okey, so seterusnya kita nak export kita punya lagu. Okey, cara dia. Okey, kita tekan dekat logo file dekat tepi tu. Okey, dia akan kembali kepada main interface ni. Okey, tab lama. Dan kita tekan rename dan kita boleh namakan lagu kita lah. Ikut suka lah. Tuan-tuan nak namakan apa? Okay, intro song ke, first song ke. Okay, lagu tak jadi ke kan? Macam-macam kita boleh namakan. Okay, dah rename lagu tu. Kemudian kita nak share kita punya, ataupun kita nak export kita punya lagu. Okay, caranya sama tadi. Tab lama. Okay, tekan share. Kemudian kita pilih song. Okay, pastikan kualiti tu high quality je. Okay. Semakin kualiti semakin besar file dia. Okay, tekan share. Okay, untuk kita save ke dalam kita punya file. Okay, tekan open in. Okay, dia akan export kita punya lagu
Okay, dah selesai. Okay, save to files. Okay. Kita tengok nanti apa yang akan berlaku. Kita tekan save. Okay, lepas tu kita akan search kita punya file tu balik. Okay, kita tengok ada tak lagu tu. Okay, saya pun search. Saya simpan kat file mana. Silap file. Okay. Ada. Mana-mana saya scroll, saya cari. Bukan file tu lah. Silap. Okay. Tekan balik. Okay. Okay, file sana. Okay. Ada. Alhamdulillah. Okay. So itu sedikit sebanyak secara ringkas bagaimana kita menghasilkan lagu di dalam GarageBand. Sebenarnya orang kata projek ni dia bukan kita boleh siap dalam masa orang kata 1.5 jam ni je, tak cukup. Sebab tu dalam page apa ni Everyone Can Create Project ni dia dah tulis siap-siap. Okay, berapa tempoh masa duration kebiasaannya kita boleh siapkan projek tu kalau kita follow betul-betul dia punya tutorial kat sini. Okay, saya ambil contoh. Okay, sini dia ada tulis 10 minit kita customize drum beat. Okay, kita play chord progression 15 kita record. Semuanya dia dah ada timing dia sendiri. So malam ni sedikit sebanyak tu saya harap tuan-tuan dan puan-puan ni nampaklah gambaran bagaimana everyone can create projects ni. Okay, so daripada buku Everyone Can Create daripada Everyone Can Create. So lagi sekali sebelum saya habiskan sesi pada malam ni, kita tengok dia punya overview. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada apa yang kita belajar tadi, kita boleh dah explore lagi banyak idea dan juga aktiviti-aktiviti yang boleh kita gunakan dengan iPad kita. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan mendapatlah sesuatu yang baru pada malam ni. Ampun dan maaf saya ucapkan dan saya minta kepada tuan-tuan sepanjang program ni. Dia kata ada kelemahan daripada pihak kami sendiri. So jangan lupa bersama-sama lagi dengan kami dalam program yang akan datang bersama dengan tim Apple Professional Learning Malaysia. Okay, so setakat itu dulu untuk sesi saya pada malam ini. Okay, the end. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Thank you kepada sahabat saya, sahabat Ismatullah. Sekejap saya akan share keynote. Oops. Okay, kita ada masa kecederaan sikit lah. Dalam lebih kurang dalam seminit 2. Kalau ada yang nak Q&A. Ada ke? Q&A session. Kalau tak ada boleh nanti dalam grup pun boleh kot. Kalau tak ada nak tanya kat sini dalam grup Telegram Boleh. Okay, so saya teruskan slide seterusnya. Okay, baik, sekejap. Okay, ni untuk makluman kepada semua lah. Kalau masih ada rakan-rakan guru yang belum join, mungkin kawan-kawan kita ke, so boleh invite sahabat-sahabat kita tu untuk join ke grup Apple Teacher Journey ni. Dan kalau ada yang join malam ni pun tapi belum masuk lagi grup ni, so boleh scan QR code untuk masuklah dalam grup ni. So kita ada persoalan, ada sharing dan sebagainya, boleh dalam kita post dalam grup ni. Okay, so
seterusnya, ini merupakan Apple Teacher Website ataupun Apple Education Community Learning Center yang kita boleh sentiasa lawati lah untuk kita dapatkan maklumat-maklumat terkini ataupun nak join perkongsian daripada guru-guru serata dunia lah. Sebab dalam education community ni kadang ada forum kan, ada penambahbaikan, ada benda barulah yang kita boleh explore. So boleh scan bagi yang belum explore lagi, dan boleh sign in lah bagi yang boleh try sign in. Okay. Kemudian dan platform seterusnya ialah platform Digital Educational Learning Initiative Malaysia, DELIMA by KPM. So sebenarnya dalam DELIMA ni juga Apple juga main peranan lah, satu peranan yang besar juga dalam DELIMA ni. So boleh cari ruangan Apple Learning dalam DELIMA. Okay. Kemudian buat rakan-rakan yang belum lagi join kita punya community di Facebook, so boleh search Apple Learning Community Malaysia ataupun hanya scan QR code yang tertera. Okay, dalam ni pelbagai perkongsian boleh dapati, dan setiap kali program yang kita anjurkan, kita akan post dalam ni untuk pengetahuan umum lah. Okay. Next, ini merupakan Telegram Mara Apple Teacher ataupun Maple T. Sebenarnya dalam Telegram ni dia lebih kepada perkongsian bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. So dia umum lah, tak terhad kepada guru Mara saja. So boleh join juga. Okay. Kemudian kita ada Telegram ATC ataupun Apple Teacher Community. Members dia dah semakin bertambah lah. So boleh join. Dalam ni merupakan grup terbesar kita yang banyaklah perkongsian, pelbagai perkongsian, sama ada tanya nak beli device macam mana kan, nak beli device dengan harga edu macam mana pun boleh tanya dalam ni, tak ada masalah. Okay. Next, ini merupakan Telegram rasmi, Telegram untuk info lah, apa saja program yang dianjurkan oleh Apple Professional Learning Malaysia. So untuk dapatkan info terkini, program event-event yang ada, so silalah subscribe kita punya Telegram. Okay. Okay, untuk attendance form, yang pertama seperti biasa, kita perlu scan QR untuk kita register lah kehadiran kita, dan menggunakan kod yang tertera. Okay. Menggunakan kod yang tertera. Tak nampak QR? Dah nampak dah? Nampak Ustaz? Nampak. Nampak kan? Nampak. Okay. Perlu share link Boleh share link ke tak perlu? So type code ni, dan kalau yang belum register, register dulu. Please register as a membership. Barulah kita boleh log in guna email yang kita register ni dan kod program yang disediakan. Kalau kita belum register, dia tak akan dapat, ni lah, kita tak boleh register kehadiran. Dia akan fail lah. Okay. Tak nampak juga. Macam mana? Tak nampak. Mungkin boleh check view kot. View macam mana? Okay, saya ada share dalam chat tu, mungkin boleh klik link tu dan ada sekali letak kod program kat situ. Okay. Isi je kita akan hantar melalui email lah nanti.
Okay, boleh saya teruskan. Okay, next. Ni untuk guru-guru KPM. So, untuk isi SPL KPM session 4. So, boleh scan QR code ni lah. Sorry. Ya, sorry. WWSI. Okay, ada. Okay, ada link SPL KPM tu, saya pun ada post. Saya letak dalam chat tu. Okay, so saya boleh teruskan. Okay, last kali adalah feedback form. So, ini sangat penting lah untuk kami sebagai penganjur untuk kita buat check and balance. Mungkin ada kekurangan dan kita akan tambah baik pada sesi yang akan datang. So, mohon untuk bagi komentar lah yang membina. Sorry. Mr. Rifki boleh share tu, link ni? feedback tu. Letak dalam chat. Ya, kena keluar link kan. Copy. Tekan copy je. Okay. Okay, Alhamdulillah. Syukur kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Akhirnya kita berakhir untuk sesi yang keempat dan sesi yang terakhir lah untuk program kali ini. Dan kami mewakililah penganjur memohon ribuan kemaafan atas kekurangan yang berlaku dan mohon untuk kita sebarkan apa yang kita dah pelajari itu supaya lebih dapat manfaat lah kepada orang lain. Dan insyaAllah boleh kita apply lah dalam pelajaran akan datang. Dan sentiasa dapat info update daripada kita untuk program-program yang akan datang lah. InsyaAllah kita tambah baik lagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bujur minggu bagi yang di Pantai Timur. Terima kasih semua. Okay. Bye. Terima kasih semua. Sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Salam.